Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai anak-anak, didik, cikgu 4 Ermin dan 4 John sekalian. Okay, pagi ni kita nak belajar tajuk PJ dan pendidikan jasmani dan kesihatan ya. Okay, tajuk yang cikgu pilih hari ni tak berat sangat. Tidak memilih sama ada PJ ataupun PK. Cikgu hari ni kita hanya akan belajar kepada pengenalan pendidikan jasmani, singkatannya PJ, dan pendidikan kesihatan tahun 4. Baik, sebelum kita mula, mari kita kenali dulu guru subjek ya. Guru subjek awak siapa? Sekarang dah pernah dengar suara sekarang. Nama cikgu ialah Cikgu Norahiza binti Said. Cikgu akan mengajar kamu dalam subjek BM, pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan. Siapa-siapa yang pernah cikgu sergah tu masa jalan-jalan tengok-tengok kelas cikgu masa dah jam 4 tahun 2020 tu. Selamat berjumpa lah. Seterusnya, sebelum kita mula belajar tentang PJ dan PK ni, kita kena tahu apa yang kita kena sediakan untuk belajar PJ dan PK. Baik, cikgu dah sediakan sikit. Yang pertama, sebab kita belajar secara PDPR dari rumah, kena sediakan buku teks PJ PK tahun 4. Ini merupakan modul utama kita lah, sumber rujukan utama cikgu. Yang kedua, kena sediakan satu buku tulis garis 1. Dan labelkan PJ dan PK di sudut kanan sana. Satu saja buku yang digabungkan sama menggunakan untuk PJ dan PK. Mengikut jadual PDPR yang diberi oleh sekolah, setiap Jumaat kita akan ada pendidikan jasmani atau pendidikan kesihatan bergilir setiap minggu. Kalau minggu ni PJ, jadi minggu depan hari Jumaatnya ialah pendidikan kesihatan. Jadi guna satu buku ini sahaja untuk kedua-dua subjek. Seterusnya, mestilah alat tulis. Ialah mesti kena tulis. Jadinya kita pindah seterusnya, apa yang akan kita pelajari dalam PJ. Sekarang sebab ada dua subjek, jadinya cikgu akan perkenalkan satu-satu. Mula dengan pendidikan jasmani. Ada berapa tajuk yang kita akan belajar dalam pendidikan jasmani ni? Ada 8 tajuk dalam pendidikan jasmani dan dipecahkan. Hari ni kita hanya belajar tajuk saja. Kita tak akan belajar dia punya detail. Apa yang belajar dalam PJ? Yang pertama ialah gimnastik asas. Dalam buku teks di tajuk dia lain. Tapi sebenarnya kita belajar mengenai gimnastik asas. Apa dia gimnastik asas? Kita akan belajar nanti. Yang kedua ialah pergerakan berirama. Apa itu pergerakan berirama? Nanti kita akan belajar ya. Kita akan terangkan. Hari ini kita hanya belajar tajuk saja. Tunggu. Yang ketiga, kemahiran asas permainan. Kemahiran asas permainan ni terbahagi pula kepada 3. Ni terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah kategori serangan. Apa dia kategori serangan? Kita tengok nanti kategori jaring. Dan seterusnya ialah kategori pukul dan memadang. Apa dia? Kita akan tunggu nanti. 3 saja. Seterusnya ialah keempat ni, olahraga asas. Apa beza olahraga dengan asas permainan? Permainan ni lebih kepada permainan lah. Di padang, badminton. Olahraga ni yang biasanya dalam sukan. Dalam sukan, balapan, lari. Olahraga asas ni pula terbahagi kepada 3 juga. Yang pertama ialah asas berlari. Kita rasa kita dah betul dah berlari. Tapi sebenarnya kita ada teknik-teknik asas untuk berlari. Lari pecut macam mana, lari berganti-ganti macam mana, lari berpagar macam mana, ada dia punya teknik. Nanti kita akan belajar. Asas berlari. Dan kedua ialah asas lompatan. Lompat tinggi. Lompat tinggi yang tengok dekat padang tu bukan boleh lompat-lompat saja. Dia ada teknik dia untuk melompat. Dan seterusnya ialah asas balingan. Nak baling cakera ke, nak baling puni kacang tu pun ada dia punya cara balingan dia.
Yang seterusnya ialah yang kelima, rekreasi dan kesenggangan. Okey, PJ untuk subjek ni ada berenang, renang dan juga rekreasi dan kesenggangan. Kerana kita tiada kemudahan kolam renang, jadi kita akan belajar rekreasi dan kesenggangan. Okey, konsep. Dan yang keenam ialah konsep kecergasan. Apa dia? Okey, ini melibatkan memanaskan badan dan menyejukkan badan. Okey, yang ni yang menu utamalah untuk kita sebelum kita mula aktiviti. Okey, yang ketujuh ialah kecergasan fizikal. Okey, berdasarkan kesihatan. Apa dia? Okey, kecergasan dia 4K 1D. Kita kena ingat, tapi nanti kita akan belajar. Yang ni boleh dibuat secara teori, pun secara teori boleh. Okey, teori ni maksudnya kita tak buat secara fizikal lah. Okey, PJ. Okey, yang ke-8 ialah pentaksiran kecergasan fizikal ujian segak. Okey, diingatkan untuk bermula darjah 4, 5, 6 dan seterusnya hingga ke tingkatan 5, murid-murid akan ada ujian segak. Okey, apa dia ujian segak? Okey, nanti saya akan terangkan yang perlu sepatutnya dibuat 2 kali setahun lah. Okey, biasanya bulan Mac dan juga bulan Ogos. Okey, setiap ujian tu ada bateri ujian dia. Baik, nanti kita akan teruskan Okey, itu sahaja yang kita akan belajar. Okey, setakat ni kebanyakan yang PJ ni kebanyakannya semuanya melibatkan pergerakan fizikal. Okey, tapi ada juga kita terpaksa juga kena buat secara teori lah. Okey, mana yang untuk PDPR pada hari ini, untuk PJ saya akan cari subjek-subjek yang boleh sebagai teori dahulu. Okey, barulah yang amali tu kemudian. Okey, fizikal. Okey, seterusnya apa yang akan kita pelajari dalam pendidikan kesihatan? Kesihatan pula kita ada 9 tajuk. Okey, pendidikan kesihatan. Okay, tajuk pertama, kesihatan diri dan reproduktif. Apa itu reproduktif? Okey, jangan takut pendidikan kesihatan ni kita belajar sepandai mana pun kita belajar, kesihatan diri kita tetap perlu diambil. Contohnya akil balik. Okey, kita pandai macam mana pun, kita tetap akan berlakunya akil balik. Kalau kita tidak pandai sekalipun, kita tetap akan berlakunya akil balik itu. Apa dia akil balik? Yang kita tengok. Okey, yang kedua ialah penyalahgunaan bahan. Apa dia? Kita akan belajar nanti Okey, yang ketiga, pengurusan mental dan emosi. Okey, apa dia? Kita akan belajar ni mental lebih kepada kita punya pemikiran kita lah. Emosi kita suka marah ke macam mana ke. Itu emosi. Okey, kekeluargaan ni lebih kepada hubungan kita dengan keluarga. Okey, perhubungan ni lebih kepada rakan-rakan, sekerja, jiran. Perhubungan lah tu. Okey, 6, penyakit. Ni penyakit. Ada berapa jenis penyakit. Ada penyakit berjangkit. Ada penyakit yang tidak berjangkit. Okey. Nombor 7, keselamatan. Bersukan. Keselamatan di sekolah. Okey, pemakanan. Pemakanan pun sangat penting sebab kadar obes di sekolah kita terutamanya sangat tinggi Okey. Dan ke-9 ialah pertolongan cemas. Okey, pertolongan cemas ni kita akan buat secara amali lah. Cara bagaimana kalau berlakunya luka ringan. Okey, kita boleh belajar nanti. Okey, seterusnya. Bagaimana je pelaksanaan pengajaran PJPK, cikgu? Terutama dalam PDPR ni. Okey, bagus. PKP ni kita akan belajar secara PDPR. Okey, apa yang cikgu akan gunakan untuk kedua-dua subjek PJ dan PK ialah secara teori dan juga amali. Okey, teori ni maksudnya secara bertulis lah. Okey, secara bertulis, secara bacaan, melalui video. Okey, melalui video. Maklumat-maklumat yang akan diberikan lah. Okey, secara teori. Okey, amali ni
Okey, boleh dibuat tapi berdasarkan video dan kena tengok kepada aktiviti. Contoh macam pergerakan birama berdasarkan video yang tidak, cikgu rasa tidak boleh mendatangkan kecederaan, kita boleh buat. Tapi yang ada yang macam guling, gimnastik, tak boleh buat. Kita kena belajar secara teori. Okey, untuk bersemuka nanti, okey, kita akan ialah teori dan amali untuk fikir, dan amali fikirlah sepenuhnya aktiviti kita di padang. Okey, tak ada masalah masa bersemuka nanti. Kecuali ada lagi lah halangan-halangan tidak digunakan fikir, kita tak boleh buat lah. Okey, itu sahaja. Okey, untuk tugasan hari ini. Okey, tugasan hari ini tak banyak hari ni sebab kita hanya belajar pengenalan sahaja dulu. Cikgu tak masuk lagi mana-mana tajuk pun PJ ataupun PK. Okey, arahan dia ialah salin atau cetak dan lengkapkan peta minda dalam lembaran yang diberi. Okey, lembaran yang mana cikgu? Okey, sama dengan arahan ini cikgu hantar dengan lembaran. Okey, lembaran mana? Okey, ini dia lembaran ni. Ini dia lembaran PJPK. Okey, sama ada boleh salin ataupun cetak. Kalau salin dalam buku, yang buku tulis garis satu yang cikgu cakap tadi, tulis hari, tulis tarikh, salin semua ni buat peta minda macam ni. Okey, siapa-siapa yang ada kemudahan pencetak, okey, pencetak boleh cetak ni dan tengok berdasarkan video ni. Ni apa tadi? Tajuk pertama PJ apa? Okey, gimnastik asas. Okey, tulis dalam ni gimnastik asas. Nombor 1 gimnastik asas. Okey, kedua, ke-7 dan ke-8. Okey, baik. Okey, sama juga dengan PK. Okey, ini salin apa yang cetak, lengkapkan dan tampal dalam buku PK. Okey. Baik, apa kalau dah siap? Dah siap nak buat apa cikgu? Dah siap, hantar, ambil gambar, hantar PM kepada saya secara personal dan saya akan tanda. Okey, setiap tugasan yang dihantar akan direkod dalam senarai ini. Okey, ada senarai ni. Ni saya buat senarai dan senarai ni akan di-update lah dalam grup WhatsApp. Okey, siapa yang boleh hantar. Tak ada due date. Tak ada tarikh yang perlu sepatutnya kena hantar hari ni juga, hari ni kena siap, tak. Terpulang kepada ibu bapa. Kalau nak waktu hari Ahad boleh buat pada waktu hari Ahad. Ambil gambar dan saya akan tik. Ya, tak ada masalah. Mengikut kesesuaian ibu bapa dan tiada tekanan lah. Dan semua video-video ni juga saya akan masuk dalam Google Classroom. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih semua. Jika ada sebarang soalan, jangan malu atau jangan segan untuk PM saya. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.